Okey, untuk soalan nombor 13, ini adalah penyelesaian segitiga. Okey, jadi kita baca TPQ dan QRS ialah segitiga bersudut tegak. So, kita tengok. Betul ni ada segitiga bersudut tegak. Ni pun segitiga bersudut tegak. So, bila ada segitiga bersudut tegak, kita boleh pakai teorem Pythagoras, SOHCAHTOA, apa yang sewaktu dengannya lah. Okey, diberi bahawa ST sama dengan SU. So, kelas, apa maklumat dia? ST sama dengan SU. Jadi, SU, ST sama. Jadi, awak letak siap-siap kaki dia sama. Supaya kita tak confuse nanti. Okay. So, TQS ialah 30 dah ada. Okay, jadi, soalan A dia kata panjang TS. Okay, macam nak cari panjang TS? Okay. Apa yang kita nampak TS tu? Okay, kita nampak dia adalah TS tu macam ni. Ini T, ini S. So, kalau nak pergi TU dengan US macam tak ada maklumat kan? Okay, kita bawahkan lagi. So, dekat sini 30. Jadi, kat sini adalah Q. Okay. Jadi, apa kita buat? Kita nak cari TS ni. Jadi, itu kita letak sebagai huruf X lah. Okay. So, yang ni ada tak ni nilai? Ini. Okay. Yang ini, awak tengok tak? Segitiga bersudut tegak. Jadi, kita boleh pakai teorem. Teorem Pythagoras kan. Okay, jadi kita nak cari hypotenuse kan. Jadi 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. So, akan dapat 128. So, nanti punca kuasa dapat perpuluhan kan. Okay, awak letak je dulu. Set 128. Okay, jadi ni adalah set 128. Okay, lagi. Apa lagi yang kita boleh cari? Boleh tak cari. Okay, ni nak pakai petua apa? Ni bukan segitiga bersudut tegak ni. Bukan jadi kita kena nak pakai petua sin. Cukup tak? X per 30. 128 mesti per? Tak ada. Okey, maknanya kita kena cari TQ pula. Okey, cuba cari TQ. TQ pun adalah segitiga bersudut tegak kan. Jadi teorem Pythagoras. Jadi bolehlah cari TQ tu. Okey, berapa TQ tu? 10 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. So, you akan dapat 149. Mesti set kan? Jadi, set 149. Okey, sampai sini, apa yang kita nampak adalah, boleh tak kita pakai petua cos? Kan? X kuasa 2 sama dengan, X ni, dia ada geng dia situ. Kalau petua cos, satu sudut je kan? Tak perlu banyak-banyak sudut kan? Janji, dia ada dia punya geng dia. Okey, jadi, kiri kanan. Set 149 kuasa 2 tambah set 128 kuasa 2 tambah tolak 2 set 149 darab lagi dengan set 128 darab dengan cos 30. Okey. Kenapa tadi saya cakap set tu tak payah ganti? Okay, kenapa tadi set tu saya cakap tak payah ganti? Tengok bila set bertemu kuasa dia mati. Kan senang kan? Tak payah nak pening-pening. Nampak tak? Gitu. Okey, tolak. Set ni sama bumbung kan? Kita satukan dia di bawah satu bumbung. Macam tu. Okey. So, cos 30. Okey, jom sama-sama kira. Kita kira yang depan dulu. 149 campur 128. Awak akan dapat 277 tolak. Okay, so kita kira 2 set. 149 darab 128. Sama dengan dulu. So, darab dengan cos 30. Sama dengan dulu. So, kadang-kadang awak pakai kalkulator hitam tu. Kalau awak tak main dengan kurungan, nanti salah jawapan dia. So, lebih better buat satu-satu. Bahaya. Okay, dapat. Jawapannya adalah 8 set. Okey, jadikan puluhan. 239.1987. Okey, dia 866 awak letakkan dia 4 tempat puluhan dulu. Okey, lepas tu nanti awak kirakan awak tolak. So, lepas tolak awak punca sebab nak cari X sahaja. Nanti kan kuasa 2 ni bawa sana jadi punca kan. 277 tolak dengan 239 tu tadi. Okey, lepas tu awak puncakan kuasa dia. So, akan dapat X itu adalah 6.148. Okey, 6.148. Ingat bila kita menulis jawapan pastikan 3 tempat perpuluhan 3 ataupun 4 lah 4 tu banyak sangat pula kan. Okey, 3 pun boleh. 2 tu tak digalakkan lah tapi jangan satu memang langsung tak boleh. Okey, jadi lebih better 3 atau
4. Okey, so dapatlah X sama dengan 1 perpuluhan, tu panjang TS kan. 6.148. Selesai. Jadi settle. Okey, tengok soalan seterusnya. Dia kata sudut QTS. Mana sudut QTS? Okey, kebetulan saya dah lukis kat situ. Q ni Q. T S. Sudut mesti dekat tengah-tengah. So sini. Itu dia. So bila sudutnya berada di situ, macam boleh buat apa tu? Petua sin kan. Nak cari sudut tu maknanya sin T per dengan dia punya sisi geng dia 128. Ada tak satu lagi pasangan? Sin 30 dipasangkan oleh X yang kita dapat tadi tu, TS tu. Yang TS ni tadi 6.148 ni tadi. Okay, sebab tu kena betul A. Nanti soalan bawah-bawah dia ada follow. Okay, so nak cari sin T sama dengan, okay, so visual yang ni bahagi, bawa sana jadi darab. So darab sin 30 tu, awak darab dulu dengan 128, tekan sama dengan, and then awak bahagi dengan 6.148, tekan sama dengan, so akan dapat 0.9201. Okey, pastikan 4 tempat. Lepas tu awak buat apa? Shift. Bagus. Shift sin. Okey, shift sin 0.9201. So awak akan dapat dia punya sudutnya adalah 66.94. So sudut T adalah 66.94. Okey. Jadi kita dah dapat sudut T. Gitu. Sudut T yang dalam ni. Okey, lepas tu awak boleh label sudut T ni yang biru saya buat kat atas ni. Okey, tengok semua kat atas ni. Okey. Sudut T ni akan sama dengan sudut situ. Sudut apa tu U. Dia akan sama dengan sudut U. Kenapa? Sebab kita dah label tadi kakinya sama. Jadi ini mesti sama. Okey, kita dah label kat situ. Okey, jadi senang. So dapatlah T adalah 66.94. Okey. Kalau darjah tak apa, letak 2 tempat je. Darjah takkanlah banyak pula kan. Letak 2. 1 tidak digalakkan. Jangan letak 1 tempat perpuluhan pastikan 2 dan lebih. Okey. Okey, seterusnya dia kata QSU. Sudut QSU. Mana dia? Sini. QS U kat sini. Okey. So sini tadi awak dah dapat sama 66.94. So sini kan S dengan U ni kaki sama, maknanya dia pun 6.148. So QSU sini dia nak. Dia nak sudut ni. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat? Okey. Kalau kita dapat sudut sini, kita mesti boleh dapat sudut sebelah dia kan? Sudut sebelah dia kan? Sebelah sini. Okey, tengok gambar atas. Jadi kalau sini tadi 66.94, sebelah dia. Okey, 180 tolak 66.94. So akan dapat kat situ adalah 113.06. Okey, jadi kita macam ada dia punya pasangan kan? Kita macam ada pasangan, iaitu bila kita nak cari sudut bermakna sin U. Sin U tu adalah sin 113.06. Dah boleh per dengan 128. Sama dengan pasangan yang lagi satu tu. Kalau kita nak cari sin S, mesti kena UQ kan? Tak ada pula. Yang kita ada 149 tu adalah TQ. T pergi Q, tak boleh pakai tu. Okay, jadi kita cuba cari yang lain dulu. Kita ada SU kan. SU ni tadi kita ada dia punya jarak dia sebab dia sama kaki. Maknanya dia 6.148 juga. Jadi kita boleh cari sudut Q dulu. Sin Q per dengan 6.148. Okay, alright. Lepas tu, bila nak cari sin Q, ni bawa sana jadi darab. Okay, kita darabkan. Sin 113.06 darab dengan 6.148 sama dengan bahagi dengan 128 sama dengan, so akan dapat 0.4999. 9 ni banyak ni. Okey, jadi kalau kita ambil 4 tempat, dia dah bunda-bunda-bunda so dia jadi 0.5 kat situ. Dah jadi 0.5 kat sini. And then bila awak shift sin,
shift sign, awak akan dapat Q adalah 30 darjah. Okey. Jadi bila kita dah dapat Q ni 30 darjah, jadi apa kita buat? Semua segitiga 180 tolak dengan 113.06, tolak lagi dengan 30 darjah. Ya, jadi dia tolak ni. Nampak tak? Dia tolak Q, dia tolak U. Dapatlah S tu kan? Jadi S kita adalah 160 tolak 36.94. Okey. So jawapannya adalah 36.94. Gitu. So itu yang berada di S. Okey, seterusnya soalan nak satu lagi kelas dalam soalan-soalan begini, kalau dalam SPM nanti gambar rajah awak tu besar, jangan risau boleh conteng. Tapi kan kalau gambar rajah awak kecil awak keluarkan. Maknanya awak besarkan dia supaya awak nak label tu senang, dan pastikan awak label di setiap tempat yang awak dah dapat. Label je. Baru kita nampak. Nanti kita pening. Okay. So, luas TQS dengan menggunakan rumus Heron. Okay, nanti kita ulang kaji sekejap TQS. Kena tahu mana TQS. Yang tadilah maknanya. Penat je si padang. TS Q. Okay. So, sini kita dapat 6.148. TQ tadi berapa? TQ tadi 149 kan. Okay. Dan ni kan tadi. Terpadam. Yang ni adalah SQ adalah 128 kan. Okay. Nak menggunakan rumus Heron, dia senang je. Rumus dia adalah luas kan. Rumus dia adalah S tolak A. Darab S tolak B. S tolak C. Okay. Apa benda S tu? S tu adalah perimeter bahagi 2. Perimeter segitiga tu. Perimeter segitiga bahagi 2. So, perimeter dia adalah keliling kan. Kita tambahlah. 6.148 tambah 128 tambah, hati-hati ada set tu. Okay, sama dengan 29.66826 ni jadi 83. Okay, bahagi 2. Bahagikan dia 2. So, akan dapat 14.8341. 14. Okey, jadi yang ni yang kita kena gantikan dalam ni. Tu dia. Okey, S ni adalah 14.8341. Okey. S tolak A ni maknanya kan, A tu apa benda? B. A ni apa? B ni apa? C apa? Ni. A ni apa-apa yang dekat sisi ni. Katakan sini A, sini B, sini C. Awak nak terbalik pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. So, setiap satu tu kena tolak. S ni kena tolak dengan setiap satu sisi. Okey, kita mulakan dengan A dulu. S kita adalah 14.8341. Tolak dengan A kita 6.148. So, akan dapat 8.6861. Okey, tolak B pula. 14. Okey, tolak B pula B pula 14.8341 tolak dengan B kita 149. Okey, sama dengan 2.6275. Okey, lepas tu 14.8341 kita tolak dengan C pula 128. Okey, sama dengan 3.5204. Okey, lepas tu darab semua. Okey, jadi 14.8341 darab dengan 6861 darab lagi dengan 2.6275 darab lagi dengan 3.5204. So, sama dengan puncakan kuasa dia. So, jawapannya adalah 34.52. Simple je 34.52. Selesai untuk tajuk penyelesaian segitiga.